Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yassir rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada pengurusi majlis, pembaca doa dan juga yang membacakan Al-Quran sebentar tadi, yang dimuliakan barisan pensyarah Universiti Sains Islam Malaysia dan semua pelajar. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita dah 14 Ramadan. 14 Ramadan rasanya baru macam semalam kita update status Facebook kita, status WhatsApp kita, selamat berpuasa. Pejam celik dah 14 Ramadan. Lajunya masa, kita pun tak teringat apa yang kita dah berbuka, apa yang kita buat di dalam bulan Ramadan kita. Tahu-tahu dah 14 Ramadan. Kata Nabi SAW, akhir zaman kamu akan lihat masa itu sangat laju. Laju masa ni, kata Nabi SAW, setahun kamu rasa seperti sebulan. Sebulan yang kamu lalui itu seperti seminggu. Kemudian seminggu yang kamu lalui itu seperti sehari. Dan sehari yang berlalu seperti percikan api saja. Macam tu. Buktinya, saya bawa bukti lah, sebab ramai student saya buktikan. Saya nak buktikan bukti masa ini laju. Dululah, zaman dahulu, mak ayah kita kalau belajar sambung pengajian di universiti ke sekolah menengah ke, mereka akan beli apa dia? Kamus Oxford Dui Bahasa. Kan? Kamus Oxford Dui Bahasa. Maka kalau nak belajar, nak cari maksud, kena buka kamus tersebut. Ambil masa, buka kamus, tengok perkataan, kemudian carilah muka surat berapa. Okey, dah dapat maksud, okey, tulis maksud dia sekian. Dulu nak buat assignment kena begitu caranya. Kena ada kamus yang tebal, kemudian kena buka, kalau bahasa Arab kena ada mu'jam kan, kena tengok, buka besar-besar benda macam tu dahulu. Maka zaman dahulu pun 24 jam, 30 tahun dahulu ke 50 tahun yang dahulu pun masanya 24 jam. Sekarang pun masanya masih lagi 24 jam. Jadi begitu zaman dahulu, nak menyiapkan assignment kena buka kamus, kena pergi library, kena buka sekian. Kemudian orang cipta apa dia? Google. Zaman dulu tak ada Google, sekarang dah ada Google. Bila dah ada Google, masa pembelajaran itu semakin singkat untuk memudahkan. Sebab apa? Orang tak ada masa, sibuk. Jadi memudahkan Google, macam-macam lah. Google Translate kan, ada voice lah, boleh kita dengar pula macam mana sebutan perkataan tu yang betul. Maka orang gunakan kemudahan yang sebegitu. Tetap pelajar lambat hantar assignment. Contoh, saya tak kata sesiapa, tetap pelajar lambat hantar assignment walaupun dengan kemudahan yang begitu. Dan yang mutaakhir ini bukan macam tu. Di buku teks ambil gambar, saya tak tahu apa benda apps tu, dia ada satu apps, ambil gambar, klik, dia terus translate kan. Ada kan? Biasa guna kan. Tapi pelajar masih lambat hantar assignment. Nampak tu kan? Alasan tak cukup masa, group discussion lah, nak buat ni susah. Walhal semua kemudahan itu telah
telah pun disediakan, tapi kita rasa tak cukup masa. Berbanding mak ayah kita dulu, kan, guru-guru kita yang di hadapan ni belajar, mereka terpaksa buka buku semua, tapi mereka cukup masa untuk hantar assignment mereka. Berkatnya pembelajaran mereka. Sebab tu zaman akhir zaman ini Allah tarik keberkatan, di antaranya keberkatan masa. Contohnya lagi satu, dulu tadi saya bawa contoh belajar, ini kita bawa satu contoh mak ayah kita dahulu tentang masa ini. Dulu mak ayah kita nak masak, atuk nenek kita nak hidupkan api, kena cari kayu api. Cari kayu api pun ambil masa. Sudahlah kena cari kayu api, kena hidupkan dulu api tu, bagi dia marak sikit, dah sesedap rasa api tu, kemudian barulah boleh letak kuali. Sudahlah letak kuali, dia tak ada cili giling puteri tu, tak ada. Kena giling, cili tu kena giling. Kena giling, tapi ibu bapa kita ada masa. Semua anak mereka 9 orang semua cukup makan. Kemudian orang cipta dapur gas. Dapur gas daripada yang ada api sampailah yang tak ada api. Panas je, tahu-tahu mana api dia, menggelegak-gelegak. Kan? Orang cipta dapur sebegitu. Pun tak cukup masa. Orang buat apa? Beli makanan dekat kedai. Beli makanan dekat kedai, tak sempat beli makanan ni, tak sempat nak beratur, nak apa semua. Orang buat drive-thru. Buat drive-thru. Sekarang ni bukan McD, KFC dia drive-thru. Kedai-kedai biasa pun kalau terlalu ramai, orang buat drive-thru. Buat drive-thru pun tak cukup masa. Drive-thru pun tak cukup masa. Tak nak dah pergi kedai-kedai, nak makanan sampai kat rumah. Grab food, food panda. Nampak? Pun tak cukup masa juga, tuan-tuan. Pun tak cukup masa. Walhal dulu pun 24 jam yang sama, dan hari ini pun 24 jam yang sama. Tiba-tiba Nabi SAW kata, bersahurlah, kerana dalam perbuatan sahur itu ada keberkatan. Baru kita tengok dalam keadaan sekarang ini punya zaman tak ada keberkatan, tiba-tiba Nabi kata bersahur, dalam perbuatan sahur kamu itu ada keberkatan. Kita pun dengar, keberkatan, kemudian tak bangun pun sahur, kan? Alasannya nak bangun susah lah, apa kan? Sebab apa? Kita tengok akhir ni ibu bapa zaman moden, dia akan sahur 12 tengah malam. Pelajar pun sama kan, 12 tengah malam, moreh tu. Ni makan moreh ni sahur sekali lah. Sahur sekali. Tapi jangan sampai tak bangun subuh. Sahur sekali, niat dengan sahur sekali. Walhal sahur yang terbaik itu, lagi nak dekat azan subuh, itulah waktu yang terbaik dan ada keberkatan di situ. Maksudnya apa? Azan jam 6.30, pukul 6 tu kita dah bangun untuk makan sahur. Untuk kita makan sahur. Supaya apa? Supaya ada keberkatan. Keberkatan apa? Kita tak tahu keberkatan apa. Mungkin Allah berikan kita keberkatan daripada pemahaman kita. Kita belajar sikit, Allah bagi faham banyak. Allah bagi keberkatan apa? Masa kita. Orang lain cukup masa untuk nak hantar assignment, Allah beri kita terlebih masa untuk nak hantar assignment. Allah bagi keberkatan apa? Allah bagi keberkatan kita belajar mudah faham, pembelajaran kita dipermudahkan, jawab exam tu waktu kita tak dapat soalan, tiba-tiba Allah ilhamkan. Keberkatan yang begitu. Kalau daripada segi pekerjaan, Allah berkatkan kita daripada pendapatan kita. Pendapatan kita, contoh 3,000 orang lain tak cukup, dengan diri kita Alhamdulillah 3,000 cukup. Semua boleh bayar bil-bil, Allah cukupkan. Apa ni? Kita punya pendapatan, itu keberkatan. Yang hari ini ramai orang tak nak bangun sahur. Hari ini dah 14 Ramadan. Ucaplah Alhamdulillah, terima kasih Allah kerana membawakan kita ni masih lagi di dalam landasan Ramadan yang sebenar. Mana-mana yang daripada hari pertama sampai hari ini tak tinggal tarawih, ucap Alhamdulillah, terima kasih Allah kekalkan aku dalam keadaan begini. Daripada 1 Ramadan sampailah 14 Ramadan, kita bangun sahur Alhamdulillah. Dulu susah nak bangun sahur, nak bangun subuh susah, tapi sahur mudah.
Tak perasan tiba 14 hari 14 hari sembahyang subuh dekat pusat Islam. Walhal susah kena nak bangun sahur, nak bangun subuh ni susah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab keberkatan. Nabi SAW sebut Ramadan ini rahmat yang Allah turunkan seperti hujan yang mencurah-curah lebat. Kalaulah orang itu pakai payung ke, pakai baju hujan ke, dia cubalah elak hujan yang rahmat yang Allah nak turunkan tu. Dia pakai macam mana pun, payung besar macam mana pun, hujan yang lebat, maka rahmat itu mesti kena kat dia. Paling kuat pun ujung jari dia terkena percikan hujan tu, rahmat tersebut. Sebab tu kita tengok bulan Ramadan orang mudah untuk nak solat berjemaah. Tak perasan ke masjid jadi penuh. Dalam bulan Ramadan orang mudah nak bersedekah. Dulu memang tak hidup masin, dia nak letak RM1 pun payah. Tiba-tiba bulan Ramadan banyaklah bang kita sedekah ni kan. Kita buat makanan, pack semua hantar dekat pusat Islam. Alhamdulillah. Sebab apa tuan-tuan? Allah berikan rahmat, mudah untuk kita ibadah. Tak perasan ke Ramadan ni paling banyak sembahyang sunat kita buat. Terus sembahyang tarawih ni kita nak ikutkan hari-hari kita dengan solat fardu kita. Rasanya dalam bulan Ramadan lah paling banyak kita sembahyang sunat. Bangun duduk, bangun duduk, bagi salam, witir, semua lengkap. Dalam bulan Ramadan je rahmat yang Allah berikan dengan perkara yang begitu. Tiba-tiba tuan-tuan dalam bulan Ramadan orang bawa 100 kilo dosa, keluar Ramadan pun dia bawa dengan 100 kilo dosa. Satu hari Nabi SAW naik mimbar. Nabi naik mimbar, tangga yang pertama Nabi kata amin. Sahabat pun amin. Amin apa? Siapa yang berdoa? Nabi naik tangga yang kedua, ketiga Nabi sebut amin. Kemudian Nabi naik khutbah. Selesai daripada khutbah, sahabat tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, tadi kami perasan Tuan naik tangga, Tuan sebut amin. Amin tu apa ya Rasulullah? Apa dia? Nampak? Sahabat tanya, apa perkara-perkara yang pelik bila Nabi buat, sahabat akan tanya untuk dapatkan manfaat daripada penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi naik, Nabi kata apa? Atani Jibril. Tadi Jibril datang. Jibril kata apa? Inni da'in fa'amin. Wahai Muhammad, aku nak berdoa, kamu aminkan. Tuan-tuan, siapa yang berdoa? Yang berdoa itu ketua para malaikat, Jibril. Ketua para malaikat. Kalau Jibril sahaja berdoa, insya-Allah Allah akan makbulkan. Tapi doa tersebut dilapis dengan amin yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhluk terbaik dalam alam ini. Tuan-tuan, agak-agak doa tersebut Allah makbul ke Allah tolak? Insya-Allah Allah akan makbulkan. Doa tersebut tuan-tuan dibacakan oleh Jibril dan disokong pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa dia? Kata Jibril, wahai Muhammad, celakalah buat mana-mana umat kamu yang ada di dalam bulan Ramadan Allah tak ampunkan. Sepatutnya duduk dalam Ramadan ni Allah ampunkan dia, tapi dalam bulan Ramadan Allah tak ampunkan dia. Nabi kata amin. Tuan-tuan, nampak doa yang diucapkan oleh Jibril dan diaminkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepatutnya menjadi kerisauan di dalam diri kita bagaimana kita menjalani Ramadan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan Allah peluang untuk hidup di dalam bulan Ramadan sebanyak 9 kali. Nabi rasa bulan Ramadan ni 9 kali saja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. 9 kali peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya yakin dan pasti dalam dewan ini yang lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kita semua lebih daripada Nabi. Ada orang dah 10 kali Ramadan. Kalau yang belajar semua di antara umur berapa? 19. Kalau balik umur 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh, kurang daripada
daripada Nabi SAW. Kalau paling umur 12 tahun, maka kita semua lebih lagi daripada Nabi SAW. Dari sudut Allah kurniakan kita untuk merasai Ramadan. Cuma kita nak tengok Ramadan kita ini kualiti ke tak berkualiti. Sebagai contoh, kita dengar sekarang dah 14 Ramadan. 14 Ramadan, belum lagi fasa 10 malam terakhir Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan ni, kata Nabi SAW, Allah kurniakan satu malam. Saya tak perlu baca lah, sebab apa? Saya yakin semua dekat sini Maulana semua. 10 malam akhir Ramadan ini Allah kurniakan satu malam namanya Lailatul Qadar. Kita pun dah tiap-tiap tahun dengar Lailatul Qadar, dah tahu dah boleh tafsir dah apa itu Lailatul Qadar. Persoalannya, kita ambil tak manfaat daripada hadis Nabi SAW tersebut. Tuan-tuan, satu hari Nabi SAW sebut kepada para sahabat, dulu umat terdahulu Bani Israel, mereka berjihad fi sabilillah selama 1000 tahun. Tuan-tuan, 1000 tahun. Ya Allah, punyalah lama 1000 tahun. Maksudnya apa, tuan-tuan? Keluar berjihad fi sabilillah, pakai baju besi, pakai perisai, bawa pedang, bawa tombak, 1000 tahun keluar fi sabilillah. Kemudian para sahabat tadi, ya Rasulullah, 1000 tahun lamanya ya Rasulullah, 1000 tahun. Kita ni setakat perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Mu'tah, berapa peperangan yang kita lakukan dan kita duduk di dalam peperangan tersebut. Ya Rasulullah, kalau begitu jauhlah ketinggalan kita dengan umat terdahulu daripada sudut ibadah dia. Sebab itu kita tengok Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, yang masuk Islam 100 lebih saja. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya KPI Nabi Nuh ni gagal, kena tukar Rasul lain. Tak boleh dah. Nuh, kamu gagal 950 tahun, 100 orang lebih saja gagal, kena tukar Rasul lain. Kalau bos kita kata KPI kamu gagal, tak dapat dah, asyik muka kamu je yang tak dapat ABC. Apa? Tak tercapai. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak tahu, wahai Nuh, kamu buat tak? Bukan nak tahu hasil, kamu buat tak? Kata Nabi Nuh, aku sampaikan kepada kaumku pagi, petang dan malam. Sabarnya Nabi Nuh, tuan-tuan. Maksudnya umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Kalau kita lah pencen umur 65 tahun, umat terdahulu pencen mungkin 800 tahun umur pencen. Kalau orang kata dah berapa tahun dah kerja ni? Oh, saya baru 100 tahun. Muda lagi lah, baru isi SPA ke, kan? Muda sangat. Kalau orang tu meninggal, contoh dia meninggal umur 80 tahun, meninggal muda lah, 80 tahun dah meninggal dah, baru 80 tahun, muda sangat dah tu. Sebab apa? Umur umat terdahulu panjang-panjang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menghadiahkan, tuan-tuan. Ni hadiah yang Allah berikan. Kalau kita perasan, kita solat tak boleh tinggal. Tak ada sebab kita boleh tinggalkan solat. Walaupun patah riuk macam mana ke, koma sekalipun, kita tetap kena solat selagi akal dan fikiran kita ni berfungsi. Tak boleh tinggal. Maka bila kita bermusafir, Allah bagi kita hadiah. Hadiah apa? Jamak dan qasar. Walaupun kita boleh semayang 4 rakaat, tak ada masalah, tapi Allah hadiahkan jamak dan qasar, singkatkan waktu solat tersebut. Maka tuan-tuan, para ulama kata kita nak raikan yang mana, kita nak buat 4 rakaat ke ataupun kita nak jamakkan. Kata para ulama, kita kena raikan hadiah yang Allah berikan tu. Allah berikan kita jamak dan qasar, kita raikan. Begitulah juga Ramadan, Allah hadiahkan kita satu malam, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 70 ke 80. 1000 bulan 70 ke 80 tahun. Umur kita pun wallahu a'lam boleh sampai ke 70 ke 80 tahun. Tiba-tiba 10 malam terakhir, bukan sehari, satu malam tersebut Allah berikan keberkatan dia,
pahalanya lebih kurang 70 ke 80 tahun tuan-tuan. Kita pun dengar 70-80 tahun, tapi kita sibuk tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Lailatul Qadar ni dia berlaku 10 malam yang terakhir. 10 malam terakhir itulah waktu yang paling lalai orang-orang dekat Malaysia ni. Sebab apa saya kata paling lalai? Sekarang belum 10 malam terakhir pun kita dah dengar dah lagu-lagu raya. Pejabat saya dah pasang dah lagu raya. Saya dah pasang lagu raya. Bos pun tanya, tak nak ke buat decoration, gantung ketupat, lagu liklak-liklak kan? Tak nak ke? Tuan-tuan, belum lagi 10 malam yang terakhir kita sudah melupakan Ramadan. Dan 10 malam terakhir juga orang sudah meninggalkan tarawih. Orang semua dah tinggalkan tarawih, sibuk dengan kuih raya kan, macam-macam lah kuih raya. Walaupun sekarang orang dah tak buat dah kuih raya, dulu kena buat kuih raya tuan-tuan. Kuih tart, kuih Elmer London tu nak buat kena cairkan dulu coklat dia. Tahu belum saya tahu. Kena cairkan coklat dia baru boleh dicurahkan. Dia tak ada coklat yang siap-siap. Kuih sarang semut, kuih makmur, kuih-kuih lama lah tuan-tuan kan. Kuih-kuih lama. Dulu mak ayah kita sibuk dengan persiapan 10 malam terakhir. Itulah waktu nak masuk caution, nak tukar langsir, pergi jalan tar kan, baju raya cari kan, nak cari kan 4 hari saja baju raya. Tak tahu dia nak pattern macam mana, nak sini sengit lah, nak ada rokok-rokok lah, kalau boleh yang ni nak cekak, tak nak hutang sebab senang nak tarik ambil air selayang. Perempuan lah kan, lelaki senang dia seragam baju Melayu. Dia tak ada ini. Perempuan dia itulah sepatut orang dulu kena seragamkan jugalah baju perempuan kan. Orang dulu kena seragamkan baju kurung saja. Lelaki senang. Saya hari itu dengan isteri saya, teman ajak cari baju raya 2 hari lepas, cari baju raya dekat KM Plaza Seremban. Saya cakap dengan isteri saya, tengok orang lelaki, kurang daripada 5 minit saya masuk kedai ni, saya dah akan keluar. Saya sampai, dia kata nak baju warna apa? Saya pun cakap baju warna sekian-sekian. Inilah rahsia kan, tak boleh lah beritahu baju raya warna apa kan. Baju raya sekian-sekian. Oh okey kan, nak saiz apa? SL. Saya pun ambil. Saya cakap saya tubuh, belum lagi sampai 5 minit. Sampai pakai kan, okey saya nak baju ni. Selesai, kurang daripada 5 minit, satu kedai sahaja. Orang lelaki mudah. Jadi bila orang perempuan dia macam-macam lah. Sebab apa? Dia tak ada keseragaman. Nak kurta lah, nak jenis blouse lah, nak macam-macam lah kan. Saya masuk kedai, jadi pening tengok banyak warna colour ni, guling mata kan. Itulah waktu yang paling genting sekali untuk umat Nabi Muhammad SAW. 10 malam terakhir Ramadan, waktu yang paling kita lalai. Waktu itulah Allah turunkan Lailatul Qadar. Bagaimana Lailatul Qadar yang saban tahun datang kita tinggalkan, tak ada pun kita nak ambil manfaat, tak ada pun kita nak usaha untuk nak dapat raikan malam Lailatul Qadar yang Allah berikan. Kata para ulama, untuk nak dapat Lailatul Qadar ini, tips dia apa? Jaga solat subuh secara berjemaah dan solat isyak secara berjemaah. Dan juga tarawih itu pun sudah dikira sebagai kita mendirikan malam-malam di dalam bulan Ramadan. Lepas ni dah tahu buat yang paling tu lah. Orang Malaysia ni dia tahu benda yang paling mudah dan ringkas. Dia akan beramal dengan benda tu je. Sebagai contoh, okay, ini saya dah sebut sahur, kemudian kita dah sebut juga berkaitan dengan Lailatul Qadar. Kemudian ada satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan berbuka puasa. Ini pun ramai orang terlepas pandang. Saya rasa bukan terlepas pandang, tahu. Cuma Allah SWT, kita banyak perkara yang kita tahu tentang fadilat amalan ini. Cuma Allah pilih tak kita untuk nak melaksanakan ibadah dan juga fadilat yang Allah berikan tu. Itu yang kita kena renung sangat-sangat. Apa dia tuan-tuan? Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, Allah akan berikan pahala orang yang berbuka itu
tanpa dikurangkan pahala orang tersebut sedikit pun. Tuan-tuan, kita dengar ni, kita kena renung tadabbur sekejap setiap perkataan di dalam hadis tersebut. Allah bagikan pahala puasa tersebut. Nak dapat pahala puasa ni tuan-tuan, kena puasa. Maksudnya kena tahan lapar daripada sebelum subuh tu sampai maghrib, baru dapat pahala puasa. Tiba-tiba ada hadis bagi tahu kamu boleh dapat pahala tersebut dengan cara kamu beri makan orang berbuka puasa. Ya Allah, mudah. Baru kita perasan ni, senang sangat nak dapat pahala puasa ni. Maka tuan-tuan, bagi makan kepada orang berpuasa ini tak kira lah apa pun. Sebab apa sahabat tadi, ya Rasulullah, kami ni orang miskin, kami pun berbuka dengan kurma dan air. Nabi kata walaupun seteguk air. Teguk air tuan-tuan. Hari ini orang dia nafsi-nafsi. Belum lagi mahsyar, dunia lagi mereka dah nafsi-nafsi. Contoh, saya bawa satu contoh. Berbuka di masjid. Berbuka di masjid, ramai orang akan infak. Kita pun datang untuk berbuka dekat masjid. Kita beratur dapat polisterin yang biasa. Kita dah duduk dah, tiba-tiba datang lagi satu van. Dia bawa polisterin yang lebih premium. Polisterin tu besar sikit. Dia punya cover dia pun warna hitam premium kan, hitam maskulin tu. Kemudian kita pun tengok, ni mesti lagi dahsyat ni. Kita pun beratur untuk dapatkan polisterin tersebut. Dekat kita punya kumpulan dah 2-3 polisterin. Kemudian datanglah lagi satu jemaah. Dia pun datang nak beratur. Dah habis dah makanan. Dia pun ambillah air, duduk dekat sebelah kita. Tuan-tuan, kita yang ada ni tak teringin pun nak bagi ni. Bukan saya punya pun, yang beratur tadi tu ambil makan untuk berbuka kan. Tak teringin pun kita nak bagi makanan kita. Kalaulah kita tadabbur berkaitan dengan hadis Nabi tersebut, kita bagi orang berbuka, tuan-tuan, itu bukan kita punya pun. Cuma kita dah beratur tadi, kita ambil hak kita berikan tersebut untuk orang lain berbuka, tuan-tuan. Itu pun sudah kira tuan-tuan memberikan makan kepada orang untuk berbuka puasa. Saya ajar satu perniagaan MLM. Ini MLM, dia tak rugi dunia akhirat. Selalu belajar pun ada orang kan, buat pinjaman, ada MLM akan datang kan. Masuklah ni, peniaga ni, tak nak ke? Muda-muda lagi, belajar lagi, boleh hantar mak ayah pergi haji. Itu modal dia. Dia dah pernah ke orang datang offer macam tu, tak nak ke? Kita pun tengoklah dengan kereta yang hebat dan sebagainya kan. Ini perniagaan tak ada rugi dunia dan akhirat. Apa dia perniagaan dia? Kita dengar hadis tadi, siapa-siapa yang memberi makan untuk orang yang berbuka, Allah berikan pahala orang itu kepada kita. Nak puasa susah tuan-tuan. Ingat senang ke puasa? Susah. Nak tahan puasa ni, nak orang perempuan lagi lah susah. Kadang bulan Ramadan kan, kena cuti, kemudian nak ganti, bukan main susah kan. Selalu dia pun akan 10 hari terakhir Ramadan pun baru dia nak ganti puasa dia kan. Sepanjang-panjang tahun tu dia tak nak puasa, dia nak ni baru dia nak puasa ganti. Apa dia? Bila kita dengar hadis tu, memberi makan orang yang berbuka, kamu akan dapat pahala yang sedemikian. Saya ajar dekat sini saja kita ada pusat Islam, kita ada Masjid Putra Nilai, kita ada surau dekat depan perumahan tu pun ada surau. Kita ambil lah 3 surau je, tak payah jauh-jauh lah, 3 surau. Kita ada RM30, RM10. Allah tahu tuan-tuan keikhlasan kita, Allah tahu kemampuan kita. Kita ada RM30. Pergi dekat masjid tu ataupun pusat Islam, ya Allah, ini RM10 yang aku nak sedekahkan untuk bagi Ramadan yang terakhir ini masuk. Kemudian pergi pula dekat satu masjid, masuk lagi RM10. Ya Allah, ini sedekah aku untuk berbuka puasa sampailah hari terakhir Ramadan tahun ini. Masuk. Tuan-tuan, satu masjid paling sikit pun 100 orang. Saya ni paling sikit lah, 100 orang berbuka puasa. Tadi dah 3 tempat, RM30, 3 tempat, 100, 200, 300. Satu hari
berbuka 300 pahala. Orang yang berbuka puasa, yang berpuasa tanpa dikurangkan sedikit pun masuk ke dalam akaun kita. Itu saya kata, setiap kali kalau didatangkan hadis Nabi SAW, kita kena duduk, renung, fikir, tuan-tuan, baru kita faham, ya Allah, mudahnya nak dapat pahala ni. Tapi orang kita sangat melupakan. Saya tengoklah, bukan contohlah peniaga-peniaga pun, tapi sekarang ni dah ada kesedaran nak mereka sedekah, tuan-tuan. Kebanyakannya air pun masuk dalam longkang, habis peniaga pun masuk dalam longkang, kan? Kalau lah dia dengar berkaitan dengan hadis ni, apalah salahnya 3 biji kuih dilebihkan sebiji kuih. Niat untuk orang berpuasa. Orang yang berniaga lah yang paling banyak sekali boleh mendapatkan pahala tersebut. Itu berkaitan dengan hadis bagaimana berbuka puasa. Berbuka puasa ni, tuan-tuan, bukannya kita tak boleh bermewah-mewah. Ikutlah kita nak berbuka puasa dengan konjak ke, kan? Nak berbuka puasa dengan apa, makanan viral ke, yang mewah ke. Cuma kita jangan membazir. Bila membazir ni, itu yang menjadi masalah. Hari ini nak muhasabah, tuan-tuan, berkaitan dengan berbuka puasa ni, tak payah jauh-jauh. Dalam handphone kita sendiri pun, bagaimana kita tengok hari ini saudara mara kita di Palestin, tuan-tuan, banyaklah kalau hari ini kita nak muhasabah. Saya tengok satu video mana kaum ayah ini pergi menebas rumput. Tebas rumput ni bukannya nak bagi kambing ke binatang ternakan makan. Tebas rumput ini untuk dibawa kepada kaum ibu, dibersihkan, dihiris. Kalau siapa pernah tengok video tu, dihiris, kemudian dimasukkan ke dalam kawah. Dimasuklah sedikit apa-apa ke, mungkin nak bagi rasa sedap sikit ke, kan. Kemudian, tuan-tuan, itulah juadah makanan dia, rumput. Tak terfikir akal kita juadah makanan yang sebegitu, dan tak terfikirkan kita bagaimana kita hari ini berbuka dalam keadaan mewah. Hari ini kita beli roti john, anak kita makan roti john tak sedap, buang roti john. Anak ni tak sedap ni, kan? Kemudian pergi ke mana? Pergi ke tong sampah. Hari ini kita tengok bagaimana kita kena mensyukuri mereka melaksanakan tarawih dalam keadaan duduk di tanah yang lapang. Kalau tuan-tuan perasanlah dengan runtuhan bangunan, kita sembahyang tarawih, habis kita komplain, imam ni baca slow lah, imam ni tak ada lagu lah, jadi orang mengantuk. Tak berhenti ke baca lah semangat sikit, kan? Orang nak sembahyang tarawih ni, kan baru apa ni, dah berhenti. Sanggup dia pergi masjid yang jauh sebab nak mudah. Walhal sembahyang dalam keadaan kapek yang empuk. Keseluruhan masjid setakat ini semua dia dah ada aircon, cukup kesemuanya, tapi kita masih lagi komplain lagi. Apa lagi kita nak sebut lagi tentang solat tarawih ni. Walhal kita tengok bagaimana kesusahan orang lain yang solat dalam keadaan ancaman bom. Orang Palestin solat, tuan-tuan, dengar dapat tebak dah. Kalau kita lah berhenti lah solat tu, pergi tempat lain. Kita sembahyang pun, orang tutup aircon pun, kita berhenti, kita pergi pasang balik aircon. Kita punya level solat kita lah. Sebab apa? Baru rakaat pertama. Kalau masa tu dah rakaat keempat, okey, tak apalah, dah nak habis dah pun, kan? Tapi dalam hati tu bercakap-cakap tu, tak nampak ke orang tengah sembahyang, pergi tutup aircon. Macamlah kita tak boleh nak tutup. Tu tuan-tuan, mulut kita bagaimana hari ini tengah sembahyang pun, kalau rakaat pertama berhenti sembahyang, pergi pasang aircon tu balik, ke kipas tu sembahyang balik. Bagaimana hari ini kita dalam kehidupan seharian kita. Kemudian Ramadan ni bulan Al-Quran. Semula semua ini saya nak kita maklum, kita nak tengok apa pelajaran daripada perkataan Nabi SAW. Ramadan bulan Al-Quran. Semua orang tahu, semua ni kaki-kaki Al-Quran, semua baca Al-Quran. Bagaimana para
ulama terdahulu, imam-imam terdahulu, Imam Syafi'i ke Imam Abu Hanifah ke, mereka ada kelas pengajian dia setiap hari. Setiap hari ada kelas pengajian, pagi, petang dan malam. Bila datang Ramadan, tutup kitab sekejap. Apa yang mereka buat? Mereka membaca Al-Quran. Imam Syafi'i khatam 60 kali dalam bulan Ramadan. Kita pun kata, ya betul Imam Syafi'i ni kan, tak ada kerja ke? Baca Quran dia. Maksudnya kalau 60 kali sehari, mesti kena 2 kali. Mesti kena 2 kali khatam Al-Quran. Kita pun kata pelik. Kata Dr. Aiman Suwaid, Dr. Aiman Suwaid ni dia pengurusi lajnah Al-Quran sedunia. Bukan ulama dahulu, sekarang pun ada. Semalam pun ada video dia lagi keluar berkaitan dengan Al-Quran lah. Itu saya tak nak ulas lah yang tu. Berkaitan dengan pembaca Al-Quran kali ini, Dr. Aiman Suwaid ini bila dibawakan kisah ini, Imam Syafi'i khatam 60 kali dalam bulan Ramadan. Kata Dr. Aiman Suwaid ini, dia kata itu perkara biasa. Masih lagi di dalam akal kita, bukan karamah ke, oh dia wali kot. Oh tak, boleh dilakukan kepada semua orang. Mana-mana pembaca Al-Quran yang mahir, yang mufti, yang boleh baca dalam keadaan baik, dalam keadaan dia meraihkan keseluruhan hukum-hukum tajwid, dia boleh menghabiskan satu juzuk Al-Quran dalam masa 15 minit. Dalam keadaan dia bukan laju ya tuan-tuan. Kita zaman sekarang ni tadarus Quran kita, grup A, grup B, grup C, sampailah grup dan sekian-sekian. Dia baca Al-Quran, target dia nak habis dalam bulan Ramadan. Kalau grup dia lambat, dia mulalah bercakap. Dalam grup kita ni adalah seorang tu, dia tadarus ni, adalah seorang tu baca merangkak-rangkak. Pergilah dulu kelas tahsin ke apa ke, tajwid tu betulkan dulu, barulah masuk grup kita. Grup kita yang paling lambat. Ni nak lagi 3 hari raya ni kan, masih lagi tegagak tuan-tuan. Baca Al-Quran dalam keadaan laju dan nak cepat dan tidak bertajwid, hukumnya haram. Baca Al-Quran mestilah bertajwid. Dan tujuan tadarus itu bukannya kita nak khatamkan 30 juzuk dalam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Itu bukan objektif utama dia. Objektif utama dia adalah untuk memperelokkan bacaan Al-Quran, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Kawan ni baca salah, kawan yang dengar ni pergi tegur dia, salah ni, ulang balik. Kalau tidak tuan-tuan, bacaan Al-Quran itu tak ada manfaat dia. Biar sikit kita betulkan, tapi manfaatnya Allah pandang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perasan, kita tiap-tiap tahun ni khatam Quran ni, walhal tuan-tuan di sisi Allah kita tak tahu. Biarlah orang itu baca semuka, esok semuka 30 hari Ramadan, baru 30 helai, dalam keadaan dia memperelokkan bacaan dia, dia memperbaiki bacaan dia, baru dia tahu, oh yang ini kena 3 harakat, oh yang ini kena dengung, baru dia perasan, oh tak boleh berhenti sesuka hati. Tuan-tuan, itu lebih dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kuantiti dia membaca Al-Quran sepanjang dalam bulan Ramadan dia. Baru kita perasan hari ini grup tadarus. Tapi saya yakinlah dekat sini semua grup tadarus dia semuanya lancar, semuanya fasih, semuanya qari, semuanya macam tengok contoh tadi pun baca tu kan, dengan penjagaan bacaan dia. Maka itu sebenarnya objektif kita di dalam bulan Ramadan ini. Saya selalu sebut ni, nak tahu kita ni tetamu Allah di dalam bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, suka tak kita? Suka tak masuk bulan Ramadan? Betul ke ni? Sungguh-sungguh kan? Ada orang dia tak suka dengan bulan Ramadan. Dia kata apa? Jangan nak puasa pula. Kan nak puasa tak, nak pergi kelas tak boleh makan, tak boleh minum, nak kena tunggu bas panas. Dia dah fikir dah, aduh nak kena puasa. Tuan-tuan, dia kata nak kena puasa. Ada orang tak suka dengan bulan Ramadan. Dia dengar, ada orang, kita dah 14 Ramadan, tajunya kan, kejar bila habis. Ada orang, baru 14 Ramadan, bila nak habis? Beza tuan-tuan. Perkataan yang sama, intonasi yang berbeza. Ada orang 14 Ramadan dah nak raya kan, Allah kan,
Dia fikir tu sebab apa? Sebab fadilat di dalam bulan Ramadan tu dia tak dapat dah. Ada orang dia nak cepat habis, nanti nak makan kan, macam-macam, nak roti canai, macam-macam lah dia fikir nak makan. Dia fikir apa yang nak dimasukkan di dalam perut dia, apa yang dimasukkan dalam perut dia berbanding daripada manfaat dia berada di dalam bulan Ramadan tersebut. Itu yang saya nak sebutkan pada perjumpaan ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kita. Hari ini kita lebih kepada refresh. Sebab apa? Semua orang dah tahu. Cuma hari ini kita nak tadabbur apa dia sebenarnya Ramadan ni, fadilat dia, baru kita perasan, baru kita sedar. Selama ni kita baca, kita tahu, kita tak beramal, tak terasa pun nak beramal. Tapi hari ini kita baru, begini rupanya, banyak fadilat dia kan, lah senang rupanya nak dapat pahala dalam bulan Ramadan kan. Maka hari ini kita tahu, berbaki tuan-tuan, lagi berapa hari lagi bulan Ramadan, ambil manfaat dia. Alhamdulillah, cuti saya dah lulus. Saya minta dekat puas saya nak cuti seminggu sebelum raya, seminggu sebelum raya. Alhamdulillah lulus untuk apa? Untuk kita manfaatkan, untuk kita fokuskan dalam bulan Ramadan ni, berbaki beberapa hari. Kalau tuan-tuan perasan di luar negara Timur Tengah, kalau nak dekat dah 10 malam terakhir, sekolah-sekolah, institusi kerajaan mereka sudah mula bercuti. Untuk apa? Untuk konsentrate pada 10 malam terakhir. Kita tuan-tuan, raya pertama, raya kedua, ada tengah kan. Tahun ni kan raya kan ada lompong kan, berapa hari kan. Minta cuti kapit. Lepas tu tak boleh semua ni cuti. Jadi siapa nak datang kerja? Paksalah bincang, punyalah kita nak concentrate, kita nak berhari raya kan. Berhari raya, tapi itu tak ada masalah lah tuan-tuan. Cuma kita nak tengok dalam bulan Ramadan ni, 10 malam terakhir ni tuan-tuan, ambil manfaat. Ada sebahagian masjid dia buat apa dia? Iktikaf. Duduklah dekat dalam masjid tu. Duduklah dekat pusat Islam sana. Pusat Islam sana, duduk 10 malam terakhir, raikan apa yang Allah berikan kepada kita. Boleh jadi tahun depan kita tidak direzekikan oleh Allah untuk berada di dalam bulan Ramadan. Kan? Sebab apa? Belum tentu lagi kita tahu umur kita sampai pada Ramadan yang akan datang. Hari ini orang semua mati muda. Tau. Jangan kita perasan orang yang dah 60 tahun, yang dah pakai tongkat, yang dah pakai apa, yang akan mati dulu. Tak. Ini zaman mati muda. Saya kerja hospital. Saya tahu berapa ramai hari ini bukan orang tua yang mati. Dia dah sama dah. Kalau 50 orang yang umur 70 meninggal ni, dah seimbang dah. Umur 20 tahun ke 30 tahun ke meninggal muda. Mana hari kita tengok main futsal kan, main futsal malam puasa, lepas tu main bola, terhenti jantung. Dah tak main futsal dah kan, dah lepas ni dah tak nak main futsal. Sebab apa? Sebab kena serangan jantung, mati mengejut. Tak tahu dah mati. Hari tu saya tengok ada satu kisah, doktor tengah buat kerja, doktor umur 30-an, sihat, buat kerja, mati tiba-tiba, mati jatuh rebah, terus mati dekat tempat kejadian. Tiba-tiba dia mati. Ini zaman tiba-tiba dia mati. Tiba-tiba dia tahu dah dalam barzakh. Hari ini tuan-tuan, kematian mengejut tu secara tiba-tiba saja. Wallahu a'lam. Sekadar itu dulu, insya-Allah yang baik yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Moga-moga Allah memberikan kita keampunan di dalam bulan Ramadan dan menerima keseluruhan ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami,
terimalah amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami, sedekah kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan sakaratul maut kami, ya Allah. Ringankan sakit sakaratul maut kami, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan alam kubur kami di antara taman-taman syurga. Jangan jadikan alam kubur kami di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hisablah kami dalam keadaan ihsan, ya Allah. Permudahkan proses timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.